Okay, so chapter 8 tajuk dia adalah heat, gas law and thermodynamic. So dalam chapter ni kita ada 3 subtopik, iaitu heat, lepas tu ideal gas equation dan juga thermodynamics lah. Okay, so pada hari ini kita akan cover subtopik yang pertama sahaja, iaitu 8.1 heat. Okay, so definition of heat is defined as the energy that is transferred from one body to another because of a difference in temperature. Jadi heat ini adalah satu jenis energi ataupun tenaga. Okey. Okey, di mana tenaga ni, heat ni adalah sejenis tenaga yang sentiasa ditransfer lah. Dan dia ditransfer disebabkan oleh ada difference in temperature. Dekat sini ada difference in temperature. Dan sifat heat ni, okay, heat always transferred from a hot region, which is the higher temperature, to a cool region, which is lower temperature, until thermal equilibrium is achieved. Okay, ini adalah dia punya sifat dia lah. Okay, dia mesti transfer daripada tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Okay, heat tak boleh transfer daripada tempat yang sejuk ke tempat yang panas, bukan macam itulah. Okay, dia mesti daripada panas ke sejuk. Sampai bila? Sampai thermal equilibrium is achieved. Okay, thermal equilibrium ni maksudnya apa? Maksudnya temperature dia sama, same temperature. Okay, contoh kita ada satu besi, kita panaskan dekat sini. Okay, pada awalnya dekat sini panas lah, dekat sini sejuk. Tapi as the time goes, dia punya heat akan transfer daripada tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Sampai bila? Sampai akhirnya satu besi ni dekat mana-mana point pun dia punya temperature dia sama. So itu maksudnya thermal equilibrium is achieved. Okay, so heat ni is a scalar quantity and its unit is joule. Okay, memandangkan dia adalah sejenis energi, jadi unit dia pun unit untuk energi lah, which is joule. Okay, there are 3 types of heat transfer: conduction, convection dan radiation. Apa perbezaan di antara heat transfer ataupun heat transfer maksudnya pemindahan haba, cara macam mana heat itu dipindahkan. So apa beza dia? Conduction adalah heat transfer in solid. Okay, medium dia adalah solid. Convection adalah liquid dan gases. Manakala radiation via electromagnetic wave ataupun dia boleh travel dalam vacuum. Contohnya kalau conduction ni, contoh conduction kita bakar benda-benda yang solid lah. Contoh batang besi ke, okay, batang besi, apa lagi, boleh faham pun lah, solid, benda solid, benda yang keras. Okay, convection, contoh kita masak air, sebab air adalah sejenis liquid dan gas. Okay, dan air sekali radiation. Contoh radiation yang paling simple adalah macam mana matahari, haba ataupun heat from the sun reaching earth. Ni kita punya earth. So kalau kita pun tahu dekat space, dekat angkasa, kita punya dia adalah vacuum. Okay, vacuum. So bila vacuum dia tak ada medium. Jadi heat, macam mana heat tu boleh transfer without medium? Through radiation, which is dia transfer via electromagnetic wave. So macam itulah cara heat tu transfer daripada sun to earth. Okay. Okay, so daripada ketiga-tiga type of heat transfer ni, kita hanya perlu tahu ataupun kita hanya perlu dalam silibus kita hanya ada heat conduction sahajalah. Convection dan radiation tak ada. Jadi kita tengok what is heat conduction dengan lebih detail. So heat conduction is defined as a process whereby heat is transferred through a solid. Okay, kita highlight sikit lah key point. Heat is transferred through solid.
Okay, from higher region, high temperature to a lower temperature region. So heat conduction is the heat transfer in solid from high temperature to a lower temperature. Okay, so dekat bawah ni ini adalah penerangan tentang macam mana sesuatu haba itu dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat. Okay, figure 8.1 shows a metal rod is being heat up only at one end. Okay, kita panaskan dekat A sahaja. At the hot end A, molecule of the rod is receiving heat directly from the fire. This causes the molecule to vibrate faster and faster. So apa yang berlaku di dalam rod ni, kita ada molekul. Okay. So semua benda di dalam dunia ini terdiri daripada molekul-molekul kecil. Okay. So dia ada banyak lah dalam ni. Okay. Juta-juta molekul. So apa yang berlaku bila kita panaskan dekat A ni, okay, molekul yang berada dekat A ni, dia receive heat. Ataupun kita nak cakap dia receive heat tu adalah tenaga. Jadi dia sebenarnya dia receive energy daripada haba tersebut. Dan apa yang berlaku, dia akan vibrate. Okay, dia convert energy tu kepada kinetic energy lah. Sebabkan kinetic energy tu dia bergerak. So bila dia bergerak, okay, semakin banyak dia punya heat tu masuk, lagi laju dia vibrate. Lagi bertambah heat, lagi laju, lagi besar dia punya kinetic energy, lagi laju dia punya vibration. Okay, kemudian apa yang berlaku? Collision between this hot molecule with the neighboring colder molecule result in transfer of energy to the colder molecule. So kat sini panah, contoh kat sini adalah orang yang receiving daripada directly from heat. Lepas tu kat sebelah dia neighboring particle dia sejuk. Okay, jadi apa yang berlaku bila dia gerak, dia pergerakan vibration tu dia kena lah juga dekat yang sebelah dia. Okay, so apa yang berlaku bila dia bersentuh dengan neighboring particle, berlakulah transfer of energy ataupun heat transfer daripada molekul yang panas ni kepada molekul yang sejuk. So mula-mula kat sini panas, lepas tu kat sini pula panas. Okay, dia transfer, lepas tu yang ni pula jadi panas, dia vibrate, dia kena sebelah dia. Okay, dia transfer energy kat sini pula. So ini pula jadi panas. Dan proses ini berlaku sampailah hujung. Okay. This transfer of energy will continue until the cold end B of the rod become hot and achieve thermal equilibrium. Sekali lagi, okay, sampai bila dia punya proses transfer of energy ataupun transfer of heat ni berlaku sampai dia achieve thermal equilibrium, di mana temperature di mana-mana point adalah sama. So bila dah temperature dia sama, there is no temperature difference, so there is no heat transfer lagi. Okay, so itu penerangan macam mana heat transfer, heat conduction berlaku di dalam solid. Okay, kita pergi ke part yang seterusnya. Okay, rate of heat transfer. So rate of heat transfer maksudnya apa dalam bahasa Melayu dia? Kadar pemindahan haba. Okay, so kadar pemindahan haba ni sekiranya nilai dia tinggi rate of heat transfer, maksudnya heat tu transfer cepat lah, dengan cepat. Sekiranya rendah nilai rate of heat transfer, dia punya heat transfer perlahan. Okay, consider heat conduction through a lag. Lag ni maksudnya insulated rod which has cross-sectional area A and length dx as shown in figure 8.2. Okay, by assuming no heat is lost to the surrounding, therefore heat can only flow through the cross-sectional area from higher temperature region T1 to lower temperature region T2. Okay, jadi untuk kes ini, untuk kita kira rate of heat transfer yang consistent ataupun steady ataupun constant, apa yang perlu kita buat?
kita perlu insulate ataupun kita perlu letak insulator di sekeliling rod. Di sekeliling, bukan atas bawah ni macam nampak macam atas bawah, tapi ini hanyalah cross sectional saja. Okey. Sebenarnya insulator ni perlu dibalut lah, balut rod ni. Okey, apa function insulator? Supaya heat is not lost to the surrounding. No heat loss to the surrounding. Itu function insulator. Okey, sekiranya tak ada insulator ya. Okey, contoh sekiranya rod itu kita tak insulate betul-betul, no insulator macam tu. So heat ni dia takkan bergerak straight macam ni. Dia takkan bergerak straight. Ini dia gerak straight sebab dia tak boleh keluar dekat tepi. Jadi kita nak dapatkan haba yang transfer dengan secara sekata ataupun uniform, kita perlu insulate. So kalau tak insulate tu, heat tu dia boleh jadi keluar ikut tepi. Macam itulah. Okey. So bila keadaan macam ni berlaku, okey, nanti kita ada satu equation. Okey, equation rate of heat transfer yang bawah ni. Okey, ni equation rate of heat transfer. Okey, sekiranya kita tak insulate kita punya rod, equation ni tak boleh pakai. Okey, sebab apa? Sebab dq dt tu bila kita tak insulate, dia akan dia tak sekata lah. Okay, nilai dia tak constant, tak uniform. Okay. Alright. Okay, the rate of heat flow dq dt through the rod depends on 4 factors. So, ada 4 faktor yang boleh mempengaruhi the rate of heat flow, kadar pergerakan haba tersebut. Okey, yang pertama sekali adalah cross-sectional area, which is rate of heat transfer ataupun rate of heat flow is directly proportional to the cross-sectional area of the material. Okey, sekiranya maksudnya apa? Maksudnya lagi besar dia punya area, lagi cepat dia punya rate of heat transfer. Okey, kalau kita nak compare, kalau kita ada dua material, satu besar macam tu, satu lagi kecil sahaja. Okey, kalau kita panaskan dekat satu tempat. Okey. Ni api, ni api. Okey. So haba dekat sini yang besar ni, area dia besar ni, dia akan transfer dengan lebih laju. Okey, berbanding yang ni. Macam mana kita nak tahu dia transfer laju ke tak? Kalau kita tak calculate apa-apa, kita akan tengok temperature dekat sini lebih cepat naik. Okey, kalau kat sini lebih cepat naik, maksudnya dia punya heat transfer lagi laju lah. Okey, kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah temperature difference, Dt. Okey, so directly proportional juga. Rate of heat transfer is directly proportional to the temperature difference. So lagi besar temperature difference, lagi cepat heat transfer, ataupun lagi besar temperature difference, lagi tinggi rate of heat transfer. Okey. Contoh lagi. Contoh saya ada rod lagi. Okey. Satu N 100 degree Celsius, satu lagi kita letak dekat ais 0 degree Celsius. Kemudian saya ada satu lagi rod juga, tapi kali ni yang ini 60 degree Celsius sahaja, saya ini 50 degree Celsius. So kalau untuk kes kedua-dua ni, yang ini temperature difference dia lebih besar, 100 tolak 0 kita dapat 100 degree Celsius. Perbezaan temperature dia 60 dan 50 10 saja. Jadi yang atas ni kita boleh expect yang heat dia akan transfer dengan lebih laju. Okey, yang seterusnya adalah thickness of material X, di mana dia punya relationship adalah inversely proportional. Okey, rate of heat flow is inversely proportional to the thickness of the material. Jadi sekiranya objek tu lebih tebal, okey, kalau X dia tinggi, maksudnya dq dt dia akan rendah. Okey, lagi
tebal ataupun lagi panjang sesuatu material tersebut, lagi lambatlah masa yang diambil untuk heat tu bergerak daripada higher temperature to the lower temperature. Okey, dan yang terakhir sekali adalah the type of material. Okey, kita ada dua jenis material, selalu kita compare dengan dua jenis material, satu metal, satu lagi non-metal. Okey. So metal ini memang terkenal dengan sifatnya good conductor of heat. Manakala non-metal adalah poor conductor of heat. Jadi type of metal itu memainkan peranan macam mana heat transfer di dalam sesuatu material. Okey. Sir. Ya. Q dengan T tu benda buat dah. Liquidity ni. Q dengan T. Q ni Q tu heat. Okey, Q tu heat. T tu time. So kalau dQ over dt maksudnya rate of heat transfer. dQ dt ni rate of heat transfer lah. Okey, tapi kalau secara individu tu Q tu heat, T tu time. Lepas tu saya simbol tu pediak dah macam X lah, darat lah. Ni ya. Bukan yang dQ per dt dah tu ada simbol tepi tu. Ini nak apa nama simbolnya? Ni simbol proportionality. Dia proportional. Okey, dia nak menunjukkan macam mana dia directly proportional ataupun inversely proportional lah. Okey, ni nak cakap apa tu? Macam mana hubung kait di antara dQ dt dan juga contoh kalau ini dQ dt dengan dt. Macam itulah. Okey. Oh. Dia bukan darat apa? Dia bukan darat apa-apa. Okey. Okey, jadi kita ada 4 faktor tadi. Kemudian sekiranya kita combine keempat-empat faktor tersebut, okey, dan kita boleh dapat satu equation yang kita panggil the equation of rate of heat flow, iaitu yang inilah equation dia ni. Satu ni. Okey, yang ini. Okey, dQ dt equal to negative K A dt over X, ataupun sama dengan dt ni kalau kita expand kan, dt sama dengan T2 minus T1. Okey, kita dapat dQ dt is equal to negative K A T2 minus T1 bahagi dengan X. Okey, satu perkara yang penting, kita kena tahu T2 ni dia mesti lebih sejuk dan T1 tu mesti panas. Kenapa 1 panas tu kecil, tu sejuk? Sebab dia macam initial dengan final lah. Okey, so selalunya memang initially kita punya heat tu dia bergerak dari tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Okey, so apa maksud simbol? dQ dt tu rate of heat transfer. A tu adalah cross sectional area of the material, dt adalah temperature difference, X is the thickness of the material ataupun length. Dia tak semestinya thickness sahaja. Dan yang terakhir sekali, K is the thermal conductivity. Okey, thermal conductivity nanti kita tengok kat bawah tu apa yang dimaksudkan dengan thermal conductivity. Okey, kalau awak perasan dekat sini dia ada negative sign. So the negative sign indicates that the heat always in the direction of decreasing temperature. Okey, dia nak menunjukkan yang heat tu sentiasa bergerak daripada tempat yang besar, temperature yang tinggi ke temperature yang rendah. Okay, the rate of heat flow is a scalar quantity and its unit is joule per second or watt. So, kedua-dua unit ni awak boleh pakailah. Okay, nak senang watt. So, basically kalau unit watt ni, kita tahulah watt is the unit for power.
Okay, so thermal conductivity. What is thermal conductivity? So thermal conductivity is a property of conducting material where good conductors will have higher values of K compared to poor conductor. Okey, jadi sebenarnya thermal conductivity ni adalah satu properties yang kita gunakan untuk kita nilai tahap tahap pemindahan haba untuk sesuatu material tu bagus ataupun tidak. Sekiranya nilai dia K tu tinggi, maksudnya dia adalah good conductor of heat. K tinggi, good conductor. Sekiranya nilai K kita rendah, so maksudnya dia adalah poor conductor. So nilai K ni adalah depends on the type of material lah. Okay. Tapi nilai dia fix. Kalau copper, tengok nilai copper berapa. Nanti lah kita tengok ke bawah tu. Okay, itu K lah. Okay. Kemudian kita tengok pula definition. Ini bukan definition. Ini adalah nak bagi tahu K tu apa sahaja. So yang bawah ni, kalau kita rearranging kita punya equation rate of heat transfer tadi, kita akan dapat form yang macam ni, dQdt over A times dt over dt. Soalan ni bukan dt over dt, dt over dx. Okay. So from the equation, thermal conductivity is defined as a rate of heat flows perpendicularly through a unit cross-sectional area of a solid per unit temperature gradient along the direction of heat flow. It is a scalar quantity and its unit is watt per meter per Kelvin or watt per meter per degree Celsius. Okay, sangat panjang lah dia punya definition, so tak perlu nak hafal. Kod kalau soalan tanya dalam exam, kita boleh rearrange sahaja equation rate of heat transfer. Okay. So dekat bawah ni, ini menunjukkan nilai K untuk beberapa jenis material. Okay, so nilai-nilai ni memang fix lah. So kalau objek tu adalah silver, so nilai dia memang 406. Kalau copper 385, steel 50.2. So kalau perasan dekat sini, silver, copper dan steel ni adalah sejenis metal. Dan glass, wood ni adalah non-metal. Jadi kalau kita tengok, kalau metal nilai K dia sangat besar lah compared to non-metal. Itu tak sampai 1 pun. Okay. So maksudnya apa? Dekat glass dan wood ni, dia punya haba tu tak susah nak transfer dalam objek-objek ni lah. Okay. Itu sebabnya kita kalau masak apa-apa kan, kita akan pakai apa tu, sudip kayu kan. Ataupun kalau yang besi pun kita insulitkan dia. Kalau sudip kan, kalau besi kita akan selalunya dia akan insulitkan dengan getah ke apa kan, benda-benda yang insulator supaya haba daripada kuali tu tak sampai ke tangan kita lah. Itu sebabnya. Okey. Sebab insulator adalah non-metal adalah bad ataupun bad conductor of heat ataupun sejenis insulator. Okey, so far okey ke? Kelas? Okey, saya cuma formula tu lah. Formula. Dia Okey, formula tu kita try buat soalan okey. Okey, untuk heat ni, okay, 8.1 formula dia ada satu tu sahaja, dQdt equal to negative K A dt over X tu. Okey. So nak guna formula tu pun simple, senang saja selalunya tak susah pun. Macam soalan-soalan fizik yang lain, kita perlu kenal pasti apa yang diberi dan apa yang dia nak. Okey. So
So, a properly insulated uniform rod E is heated at one end until it reaches 100 degrees Celsius. Determine the temperature T at the free end of the rod E if the cross-sectional area of the rod is 20 cm square and the rate of heat transfer is 147 joule per second. Okey. Okey, kat sini sangat penting untuk awak fahamlah. Untuk kita keluarkan info yang diberikan. So, kita ada satu rod di mana dekat satu end dia kita panaskan sampai 100 degree Celsius. So, yang panas kita akan tulis sebagai T1. Okey. Kemudian soalan dia, determine the temperature T. So, maksudnya dia nak satu lagi temperature dekat satu lagi end yang kita akan expect mestilah the colder one, T2. Okay, at the free end on the rod if the cross sectional area is 20 cm square. So ini adalah dia punya area and cross sectional area, dan the rate of heat transfer is 147. So ini adalah dq dt. Okay. Kemudian dia bagi K, nilai K ni K lah. Thermal conductivity 385, dan satu lagi dia tak tulis kat sini tapi dia lukis dalam gambar adalah dia punya thickness ataupun length. Okey, 40 cm. Jadi kita list down dululah. Kita list down apa yang dia ada. So T1 sama dengan 100 degree Celsius. T2 kita kita nak cari X 40 cm. Okay, ataupun 0.4 meter. Pastikan kita tukar dulu kepada SI unit sebelum kita nak membuat apa-apa calculation. Kemudian area, cross sectional area is 20 cm square. Okay, convert ke meter juga. 20 cm adalah 10 kuasa negatif 2. Ada kuasa 2 di situ, so negatif 2 darab 2. Jadi kita akan dapat jawapan 20 times 10 to the power of negative 4 meter square. Okey, dan dq dt Okey, dq dt 147 joule per second. Jadi kita dah ada semua info yang diperlukan. K ada, T semua dah ada. Jadi gunakan equation yang ada, satu-satunya equation yang ada, dq over dt equal to negative Ka T2 minus T1 divided by X. Masukkan nilai dq dt 147 negative K 385 area 20 times 10 to the power of negative 4 T2. Kita nak cari T2 lah. T tolak 100 divided by 0.4. Okey, tekan kalkulator masing-masing. Jadi kita akan dapat jawapan. Okey, berapa dapat? Okey, dapat. Okey, kalau saya dapat jawapan 23.6 degree Celsius. Sir. Macam mana saya tahu yang T2 tu T Kenapa T2 tu T? Ni, beritahu T. Ni. Dia mesti yang panas mesti T1, saya cakap kan. T1 mesti yang panas, T2 mesti yang sejuk. So dia tulis kat sini T, saya pun tulis T lah.
Oh, okey, tak perasan. Okey tu. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. The thermal conductivity of window glass is 0.9 watt per meter per Kelvin. Okey, kita nak teruslah ni adalah nilai K. Thermal conductivity dia beritahu situ. Find the rate at which heat is conducted through a window of area 1.6 meter square. So ini dia punya area. Thickness 6 mm. So ini adalah X. If the temperature in a room is 26 degrees Celsius and the outdoor temperature is 34 degrees Celsius. So kita ada dua temperature di sini. Jadi pastikan temperature yang tinggi itu akan jadi T1. Okey, 34 ni tinggi daripada 26 dan yang sejuk sikit, yang sejuk T2. Okey, itu je. Okey, so the soalan dia nak apa? Find the rate. Find the rate at which heat is conducted. Jadi dia nak liquidity lah. Rate of heat transfer. So liquidity is equal to negative QA T2 minus T1 over X. Masukkan semua nilai yang ada. K kita 0.9, area 1.6, T2 26, T1 34 dan X is 6 mm. Tukar kepada meter, so mili jadi 10 kuasa negatif 3. Jadi kita akan dapat jawapan. Okey, so saya dapat jawapan 1920. Okey, liquidity unit dia adalah watt. Okey, macam tu je. Okey, boleh ya? Boleh saya dapat. Boleh dapat. Boleh get. Okey. Okey, kita teruskan dengan part yang terakhir iaitu discuss graph of temperature distance Tx for heat conduction through insulated rod. So temperature gradient is defined as the temperature difference per unit length. Okey, kalau kita nak tengok apa itu temperature difference, temperature gradient. So kalau kita tengok dalam equation dq dt equal to negative Ka dt over x. So yang ini, okey, yang ini saya kotakkan ni, inilah yang dipanggil temperature gradient. Okey, temperature gradient. Okey. So unit untuk temperature gradient is Kelvin per meter ataupun degree Celsius per meter. So dalam silibus kita hanya perlu tahu what is the temperature gradient in the lag metal bar, ataupun lag ni maksudnya insulated ya, insulated metal bar. Okay, figure 8.4 below shows the illustration of the heat transfer in a lag metal rod XY. So kita ada rod XY dan kita insulatekan dia. Jadi bila kita insulatekan dia, temperature pula, heat akan flow dengan steady, uniform. Rate of heat transfer adalah uniform. Jadi bila uniform, kita akan dapat temperature kita, gradient dia, temperature against length punya graph. Okay, dia punya gradient of the graph adalah constant. Ini constant. Constant gradient. Okay, so itu
Itu je lah yang perlu kita tahu untuk part temperature gradient ni. Kita kena tahu sekiranya metal bar tu kita insulitkan dia, jadi dia punya gradient, dia punya temperature gradient is constant. Okey. Macam mana nak baca senang? Baca senang je kat sini. Ni temperature dia, ni kat ujung ni panas. So ni T1. So kat ujung ni sejuk, ni so ni T2. So ini adalah temperature dekat sini, dekat sini, dekat sini. Temperature dekat sini yang paling tinggi. Lepas tu dekat sini temperature dia rendah sikit. Dekat sini temperature dia rendah sikit. Macam tu je cara nak baca graf ni. Okay. Okay, the metal bar XY now is completely covered with a good insulator. There will be no heat loss. Okay, no heat loss to the surrounding. Okay. This causes temperature gradient constant along the bar as shown in figure 13.5. Hence, liquidity is equal to constant along the bar. So, bila temperature gradient dia constant, so dia punya rate of heat transfer pun akan jadi constant. Okay, untuk comparison, apa yang akan berlaku sekiranya kita punya rod tu tak insulate. Maksudnya tak ada insulator. Okay, no insulator. Macam tu, bare sahaja. Agak-agak apa yang berlaku? Macam mana graf dia akan dilukis? Siapa boleh bagi jawapan? Okay, no insulator. Dia balar. Kenapa? Apa jawapan? Apa dia? Dia akan jadi macam balar kan. Balar tu macam mana? Macam straight. Dia akan straight. Macam ni. Betul. Dia tak boleh lah jadi straight Dia tak mungkin jadi straight lah. Sebab heat tu bila satu panas satu sejuk, heat tu mesti akan transfer juga. Okay, cuma bila dia tak ada insulator, heat tu dia boleh keluar ikut tepi. Okay. So bila heat tu boleh keluar ikut tepi, apa yang berlaku? Temperature dia akan turun dengan lebih cepat. Sebab dia punya heat dia boleh keluar ikut tepi, instead of dia keluar dekat sini, dia keluar ikut tepi, jadi temperature tu akan turun dengan cepat. Jadi kita punya graf, kita akan expect graf yang macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Okay, temperature kat sini ni tinggi, lepas tu dekat sini dia terus turun. Kat sini terus turun sebab temperature dia, dia punya heat boleh keluar ikut surrounding. Okay. Okay, example 8.2, a bar metal XY contains a part of other metal PQ as shown in figure 8.5. Sketch temperature versus length graph for the bar if it is insulated. Okay, insulated dia mestilah straight line kan. Cuma kat sini dia punya twist dia letak dia metal XY, lepas tu kat tengah-tengah tu dia ada metal lain, other metal. Okay, dekat sini. Jadi kita akan expect soalan ni pun sebenarnya tidak beberapa nak lengkap lah. Okay. So, sepatutnya kita boleh dapat dua jenis graf. Okay, sama ada sekiranya kita punya metal dekat sini, PQ ni, okay, PQ ni adalah metal yang nilai K dia lebih tinggi. Jadi gradient dekat metal K ni lebih cerun. Sekiranya nilai K dekat sini dia lebih rendah, maka dekat sini dia akan jadi kurang sikit, dia landai sikit. Contohnya macam ni So kalau XY biasa macam tu. Okay, lepas tu ada PQ ni. Okay, dekat bahagian PQ dia turun macam tu. Lepas tu dia continue balik. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Sini P dan Q. Kalau kita tengok kecerunan dia, ataupun gradient dia kat sini less steep, kat ni steep. Nak menunjukkan K kat sini lebih besar berbanding sini. Lepas tu mungkin juga kita boleh
buat satu lagi. Okey, di mana mungkin kalau dia punya nilai K dia ni, kalau nilai K dia tinggi, so macam mana kalau nilai K dia kurang? Okey, K ni apa? K ni thermal conductivity ya. Lagi tinggi nilai K, lagi cepat heat transfer. Okey, ni so kalau yang rendah, so dia punya graf akan jadi macam tu. Lepas tu dekat PQ dia akan jadi kurang sikit. Tu. Kita sambung balik. Lebih kurang macam itulah. Okey. Ni sketch sahaja. Okey. So rasanya dah habis dah 8.1. Okey, rasanya itu saja untuk 8.1. So